Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Connie Grace dan ini Ringkas TVS. Kementerian Kesihatan KKM akan memastikan vaksin COVID-19 yang lulus didaftar dan dipasarkan di Malaysia adalah selamat, berkualiti dan mempunyai keberkesanan optimum mengikut keperluan ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, dokumen garis panduan yang diterbitkan WHO pada April lalu merangkumi aspek keberkesanan, keselamatan dan kualiti. Berdasarkan garis panduan itu, vaksin tersebut harus menunjukkan tahap keberkesanan minimum dalam ujian klinikal sebanyak 50% anggaran mata keberkesanan vaksin VE, namun anggaran mata sebanyak 70% amat digalakkan. Dalam perkongsiannya di laman Facebook, katanya vaksin tersebut harus menjana antibodi yang dapat kekal berada dalam badan individu untuk sekurang-kurangnya 6 bulan. Bagi aspek keselamatan, vaksin itu harus memiliki profil keselamatan yang mencukupi supaya faedah diperoleh melebihi risiko berdasarkan analisis nisbah faedah risiko. Vaksin tersebut jelasnya perlu mempunyai kesan adverse yang ringan dan bersifat sementara serta tiada kesan adverse serius yang dilaporkan. Dan dari segi kualiti, beliau berkata ia perlu mempunyai bukti pematuhan kepada amalan penghilangan baik APB. Ia termasuk menunjukkan sumber bahan yang digunakan dalam proses penghilangan mengikut piawaian antarabangsa melibatkan sejarah dan kelayakan bank sel, bank virus serta proses pengenalpastian semua bahan berasal daripada haiwan yang digunakan bagi kultur sel dan pertumbuhan virus. Antara lain termasuk dokumen protokol, proses validasi dan laporan kajian, malah data stability yang menyokong jangka luput vaksin dan suhu optimum bagi menjamin kualiti vaksin jika digunakan dalam lingkungan suhu yang disyorkan. Malaysia akan mendapatkan bekalan 12.8 juta dos vaksin COVID-19 bagi menampung keperluan imunisasi untuk 20% atau 6.4 juta rakyat negara ini. Dengan penghantaran pertama, sebanyak 1 juta dos akan dibuat pada suku pertama tahun depan. Perkara itu didedahkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini, manakala di Sarawak, semua rakyat diberikan vaksin virus berkenaan seperti dijanjikan Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg. Said that since every Sarawakian will be getting a vaccines. And then I haven't elaborate further. I mean, what are some of the figures for you? What are the things to look for? And how are we going to assess these vaccines and so on? Kata Dr. Sim, pengambilan vaksin ini hanya akan diberikan kepada mereka yang bersetuju untuk mengambilnya, terutama golongan berisiko, dan mendapatkan hikmat nasihat daripada pakar perubatan mengenai penggunaan vaksin itu. Terdahulu, Dr. Sim menyaksikan penyerahan sumbangan mesin hemodialisis bernilai RM40,000 daripada OCBC Bank Malaysia Berhad kepada Pusat Dialisis NKF Kota Semarahan yang beri manfaat kepada 72 pesakit yang merupakan pengguna tetap Pusat Hemodialisis Yayasan Buah Pinggang Negara NKF di Kota Semarahan. Ini perkembangan COVID-19 di Sarawak. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal 1,062 berikutan tiada sebarang kes positif COVID-19 yang dilaporkan pada Sabtu. Malah kluster aktif juga masih kekal 6, iaitu kluster Besi, kluster Abel, kluster Haji Baki, kluster Seladah, kluster Green Hill dan kluster Wisma Seberkas. Menurut kenyataan Jawatankuasa Bencana Negeri JPBN Sarawak, pada Sabtu juga terdapat 2 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak. Sementara itu, 24 PUI baru telah dilaporkan dan 2 kes PUI masih menunggu keputusan ujian makmal. Bagaimanapun, Kuching dan Miri masih lagi berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan seramai 19 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari lepas, manakala 38 buah daerah lain kekal berstatus hijau.
Sarawak memerlukan lebih banyak mesin hemodialisis untuk merawat pesakit buah pinggang yang semakin meningkat di negeri ini. Mendedahkan perkara itu, Datuk Seri Sim Kuhian berkata, ia bagi menampung kegerapan rawatan yang dilakukan oleh pesakit buah pinggang di negeri ini bukan sahaja di rawatan kerajaan tetapi swasta. Terdapat sejumlah 3,544 pesakit buah pinggang yang menjalani rawatan dialisis tahun ini. Setiap tahun, Sarawak merekodkan sebanyak 500 hingga 550 pesakit baru yang memulakan rawatan dialisis dan purata 250 kematian pesakit dialisis setiap tahun. Data menunjukkan bahawa pada tahun ini terdapat 1,249 pesakit buah pinggang di negeri ini yang mendapatkan rawatan di Pusat Hemodialisis Kementerian Kesihatan KKM menggunakan 252 mesin, manakala 862 pesakit di Pusat Hemodialisis Swasta 142 mesin dan 1,081 lagi di Pusat Hemodialisis Kendalian Badan Bukan Kerajaan 73 mesin. Bagi pesakit di Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan Malaysia, mesin hemodialisis itu dianggap persis nyawa bagi mereka. Kami happy lah. Sebab ya kata orang, macam kami orang buah pinggang dialisis tu, ya nyawa kami orang. Kan kami orang saya dah mesin memang kata orang susah hati lah. Dulu semasa saya baru pertama kali dialisis, kita tak ada bayar. Lepas tu 3-4 bulan tak ada bayar lagi, sudah kebajikan bayar. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP akan mengumumkan maklumat terperinci mengenai kelayakan dan proses pengeluaran caruman daripada akaun 1 di bawah program iSinar pada Rabu ini. Pengumuman mengenai program yang diluluskan kerajaan dalam Belanjawan 2021 itu akan menjawab segala kekeliruan yang timbul dalam kalangan orang ramai. Perkara itu didedahkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berhubung perincian program iSinar termasuk bagaimana proses ia dilakukan. Tengku Zafrul berkata secara umum mereka yang hilang pekerjaan atau mengalami pengurangan gaji layak membuat pengeluaran sehingga RM10,000 sekiranya baki simpanan dalam akaun 1 kurang daripada RM90,000. Sebelum ini dilaporkan pencaruman yang mempunyai simpanan lebih daripada RM90,000 di dalam akaun 1 boleh mengeluarkan sehingga 10% dengan pengeluaran maksimum RM60,000. Ahli Kumpulan Simpanan Pekerja KWSP masih boleh membuat pilihan untuk mengekalkan caruman share pekerja pada kadar 11% dengan melengkapkan borang yang boleh dimuat turun dari laman web rasmi KWSP. Dalam satu kenyataan, KWSP menyatakan kadar caruman berkanun share pekerja akan dikurangkan daripada 11% kepada 9% bagi tahun 2021. Kadar caruman baru ini terpakai untuk pekerja di bawah 60 tahun yang wajib mencarum, namun bagi pekerja yang berumur 60 tahun ke atas, ia kekal pada kadar sama. Kadar ini akan berkuat kuasa bagi tempoh 1 tahun dan merangkumi upah pekerja bulan Januari 2021 sehingga upah pekerja bulan Disember 2021. Bagaimanapun, bagi ahli yang ingin mengekalkan caruman share, mereka perlu melengkapkan borang KWSP 17A khas 2021 dan seterusnya dikemukakan kepada majikan masing-masing untuk didaftar secara dalam talian melalui kemudahan iAccount mulai 14 Disember ini. Penurunan kadar caruman 9% ini turut mendapat respons positif daripada rakyat, terutama dalam mengurangkan beban perbelanjaan tatkala negara masih dibelenggu COVID-19. Okey, dari sebelum tu, balance kami pun gaji pun makin besar. Kami dapat saving yang lebihnya lah.
dapat membantu kami beri dengan keluarga lebih lagi dari sebelum tu. Laban gaji dah cukup besar, laban uliah kena berbayar ke utai sekedar ke uliah kira menggaya bala anak gi, uliah berbayar ke utai kebuka-bukai yang juga. Menah lah baru ni aku lah. Buat penemu aku, penurunan kadar KWSP ngagai 9% tu utai ke mana, laban ia uliah makin mimit ya diputung, makin mayuh gaji kita bisiknya, kita boleh makin mayuh utai boleh dibeli kita, belanja kita pun akan cukup lama. Nya alai buat penemu aku ya sigi ke mana. Baiklah, itu saja buat masa ini. Saya Connie Grace untuk TVS. Salam hormat dan sayu kenop.